Mimilin. Okay, dia ada kat situ. Apa mimilin? Dah eh? Okay, saya mula. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semualah. Okey. So untuk hari ini kita nak sambung sajalah. Kita masih lagi dekat tajuk pengenalan. Dan kalau boleh saya nak bagi cepat je hari ni. And then kita buat sikit latihan, lepas tu habislah. Kalau boleh saya nak habiskan bab 1 ni. Cumanya bab 1 pun panjang ni. Kita teruskan je lah. Sekejap Design a window. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Alright. Okey, hari ini kita masuk kepada makmal sains kita lah. Oleh kerana kita tak boleh masuk makmal sains secara sebenar, jadi kita bincangkan dekat sini apa benda yang ada dekat makmal sains yang kita kena tahu sebenarnya. Nombor 1, tabung didih. Bentuknya macam ni. Nampak tabung didih? Nampak. Apa dekat saya punya sini? Ayah. Okey. Tabung uji dulu. Tabung didih. Okey, baru betul. Okey, ini tabung didih. Ini bukan tabung uji. Ada beza tak tabung didih dengan tabung uji? Siapa tahu? Ini tabung uji. Ini tabung uji. Ini tabung didih. Apa beza dia? Tabung didih besar sikit. Tabung didih satu, dia punya dari segi bentuk dia besar sikit. And then dia lebih tebal. Dan tabung didih boleh dipanaskan terus menerus. Dia terus boleh panaskan kepada api direct macam ni. Tapi kalau tabung uji ni dia tak boleh panaskan direct, nanti dia meletup. Mengisi bahan kimia. Ya, tabung uji ni untuk kita isi bahan kimia, nak uji bahan kimia dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey. Baik. Yang seterusnya ini bika. Bika ni ada dalam banyak saiz. Ada ini 200 yang saya tunjuk kat awak ni 250 ml lah. Okey. Yang 250 ml ni ada yang 500, ada yang sampai 1 liter. Okey, dia ada 3. Untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. So kita ada ukuran dekat sini. Bila masuk lab nanti kita belajar macam mana nak ukur dia. Mata kena tengok sama paras dan sebagainya. Okey, yang ini kelalangkun untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar juga. Okey, yang kelalangkun ni biasanya kita nak gunakan untuk buat satu eksperimen peneutralan. Tingkatan 1 tak ada kot. Tingkatan 2 kita tengok kalau ada. Kalau ada kita tunjuk. Baik, kelalang dasar leper ini pula untuk kita mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar juga, tapi kegunaan dia lain juga. Okey, yang ini dia boleh panaskan bawah ni.
kita boleh panaskan and then kita gunakan biasanya untuk buat penyulingan. Penyulingan. Pernah dengar penyulingan? Pernah dengar tak penyulingan? Penyulingan ini ialah proses di mana kita asingkan bahan itu mengikut dia punya takat didih yang berbeza. Okey? Tak apa, nanti saya terangkan kemudian. Sekarang ni awak faham dulu kelarang dasar leper ini untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Ini silinder penyukat. Ini sangat penting. Kamu akan pakai banyak kali nanti. Okey, yang ini pun ada banyak saiz. Ada yang 100 ml, ada yang 50 ml, ada yang 10 ml. ml tu mililiter Boleh tahu ml tu mililiter. Okey. Ada 100, ada 50, ada 10 ml mengikut kesesuaian kita pada eksperimen lah. Biuret. Pernah tengok tak biuret? Masuk lab. Makmal sekolah rendah saya rasa tak ada biuret. Makmal sekolah menengah ada biuret. Biuret ni digunakan untuk buat eksperimen biasanya berkaitan dengan peneutralan lah. Kita masukkan asid. Asid. Cecair lah, asid. Okey. Kita masukkan asid dekat belah atas ni. Dalam biuret ni belah atas melalui muncung tu. And then kita turunkan asid tu secara perlahan-lahan. Nampak tak macam pilih pipe dekat tepi sini? Nampak tak? Macam pilih pipe. Nampak. Okey. Yang ni. Sebenarnya dia adalah macam dia nak menurunkan cecair tu secara perlahan-lahan supaya dapat tepat nanti bacaan kita. Okey, baik, yang seterusnya ialah pipet. Nampak tak pipet? Dia terlindung ni pipet ni. Oh, memang macam tu bentuknya ya. Okey, pipet ini kita letakkan satu bukan gelembung. Dia panggil bab untuk sedut tau. Dia akan sedut cecair. Mengikut jumlah yang seperti yang telah ditetapkan. Nanti cecair itu akan naik ke situ. Okey, sampailah takat di sini. Sampai takat. Nampak tak takat dia dekat sini? Saya tunjuk. Dekat sini, nampak? Nampak tak yang saya tunjuk? Nampak. Arrow yang kedua tu. Dia naik takat situ, and then kita akan dapat satu jumlah bacaan yang tepat lah. Kalau kata kalau kata pipet itu 100 ml, so kita akan dapat bacaan 100 ml secara tepat. Baik. Yang seterusnya, tungku kaki 3. Ini bila kita buat pemanasan. Okey, kita nak panaskan air dalam bikar. Kita gunakan yang ni lah. So bikar tu kita letakkan di atas tungku kaki 3 tu. And then yang macam besi ini wire gauze. Wire gauze ni bahasa Melayu apa? Tak apa, dia pelapik. Okey. Kasar dawai, wire gauze. Kasar dawai. Okey, kita letakkan kasar dawai ni di atas tungku kaki 3. So, apa kesan dia? Dia membantu menyebarkan haba secara sekata semasa pemanasan. So, nanti kita panaskan air dengan cepatlah. Baik, yang ini corong turas. Corong turas ini digunakan untuk menapis pepejal yang tidak larut dalam campuran. Boleh baca. Yang ini balang gas. Balang gas ini kita mengumpulkan gas. Biasanya ini tingkatan 4 baru kita belajar. Dalam gas ni kita boleh letakkan gas oksigen dalam ni, kita tutup, kemudian kita bakar bahan dalam ni, bahan tu akan menjadi menyala-nyala dalam balang gas tersebut. Okey ya. Ini kaki retort. Kaki retort ini digunakan untuk memegang dan menyokong sesuatu tadas lah, dia akan pegang. Kalau kata kita nak pegang lama-lama, contohnya nak panaskan kita nak panaskan tabung uji dalam air. So kaki retort ini boleh digunakan lah supaya nanti awak tak payah pegang lama-lama dekat situ.
Baik, piring sejat. Piring sejat ini crucible, digunakan untuk tujuan penyejatan. Okey, biasanya kita panaskan garam. Air yang bercampur dengan garam, kita panaskan lama-lama, air tersebut akan tersejat, yang tinggal dalam ni hanyalah garam sahaja. Okey, boleh faham setakat ni? Kita masuk laju ni hari ni. Okey, yang seterusnya. Simbol bahan berbahaya. Baik, kebanyakan bahan kimia yang digunakan dalam makmal sains adalah sangat-sangat berbahaya. So, kita kena perhatikan simbol amaran pada botol untuk mengetahui dengan telitinya sebelum kita menggunakannya bagi mengelakkan daripada berlaku kemalangan. Okey, contoh dekat sini diberikan kepada awak lithium, sodium, potasium. Lithium, sodium, potasium ini adalah merupakan okey. Sekejap. Okey, saya sambung. Okey, lithium, sodium, potasium ini kalau kita tengok, kalau kita buat eksperimen waktu awak di tingkatan 4 nanti, dia boleh menghasilkan haba yang sangat besar. Dia macam meletup-letup. Terutamanya ni potasium. Baling di dalam air, meletup. Kuat. Nak cuba? Kalau nak cuba, kena tunggu habis PKP, awak kena datang sekolah. Okey, sesetengah bahan kimia, jika terdedah kepada udara, dia akan bertindak balas. Jadi bahan kimia itu disimpan dalam minyak. Yang kita nampak cecair dalam lithium, sodium, potasium ni, ini bukan air, ini semua minyak parafin. Minyak parafin ini untuk elakkan dia daripada teroksida. Baik, yang seterusnya ialah simbol-simbol amaran. Okey. Amaran merengsa. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia merengsa ni maksudnya dia boleh memedihkan mata, menyakitkan hidung. Okey. So kita gunakan bahan kimia tersebut dalam kebut WhatsApp. Yang kedua, Cuk, awak ada buku teks tak? Ada, cikgu. Semua ada buku teks tak? Ada. Okay, kalau ada buku teks, sila lihat di muka surat 12. Sila lihat muka surat 12. Okey, nampak? Ada kan? Sama kan? Sebenarnya sama je. Okey, yang pertama sekali merengsa. Okay. Yang kedua ialah bahan radioaktif. Yang ketiga ialah bahan mengakis. Yang keempat ialah bahan beracun ataupun bertoksik. Yang kelima ialah bahan mudah meletup. Dan yang keenam, bahan yang mudah menguap dan terbakar. So, enam simbol ini kena ingat. Boleh ingat ke? Boleh. Okay. Ada buku latihan tak? Latihan. Tak apa. Nanti sekejap lagi lah. Sekarang ni saya nak bincang simbol-simbol dulu. Okay, merengsa saya dah bincang tadi. Okay, bahan radioaktif. Dia boleh mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Contohnya ialah uranium dan plutonium. Dekat Malaysia ni setakat ni tak adalah kita gunakan lagi uranium dan plutonium untuk kita punya stesen jana kuasa tau. Stesen jana kuasa tau? Stesen jana kuasa, tempat dia penghasilan elektrik. Kalau dekat overseas, dia akan gunakan plutonium dengan uranium ni. Malaysia tidak. So tak ada masalah dah dekat ni. Tapi bila kita pergi dekat buat X-ray, dia menggunakan bahan radioaktif. Yang tu awak kena tahulah, awak kena sedar bila kita pergi buat X-ray, sebenarnya dia apa yang dia buat ialah dia tembak bahan radioaktif. So kita terkena jugalah radioaktif, tapi dalam jumlah ataupun kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, baik, yang seterusnya
bahan mengakis. Yang ini contoh bahan mengakis yang kita tahu ada dua benda je. Asid dan juga alkali yang pekat. Ingatlah pekat. Asid yang cair tak ada masalah pun. Contoh asid cair apa? Pernah dengar cuka? Pernah. Okay, cuka ialah contoh asid cair. And then pernah dengar ubat gigi? Pastilah pernah kan? Ubat gigi tu contoh alkali cair. Dia semua tu cair je, tak ada masalah. Kita pakai. Tapi kalau dia pekat, contoh asid pekat ni asid yang dijumpai, yang kita guna dekat kilang, apa nama tu? Kilang pemprosesan getah. Kilang pemprosesan getah, dia ada satu asid nama asid formik. Asid itu, yang tu pekat. Yang tu bahaya. Okay boleh faham Cuma kena ingat bahaya yang bahan mengakis ni asid dan alkali yang pekat. Okay. Kalau terkena kulit, dia boleh menyebabkan melecur. Okay, baik. Yang seterusnya, bahan beracun, toksik. Jangan minum, makan, hidup bahan ini. Contohnya merkuri dan juga klorin. Okay, baik. Yang seterusnya, bahan mudah meletup. Okay, gas hidrogen ini juga adalah contoh bahan yang mudah meletup. H2 ni maksudnya hidrogen. Okay, tapi dekat rumah kita pakai gas butana. Dah dengar gas butana? Tak pernah? Tak pernah. Sekarang ni awak tahu, dekat rumah kita tong gas tu semua gunakan gas butana. Ya? Gas butana. Itu tapi kita dalam bahasa harian kita sebut tong gas. Sebenarnya nama dia ialah gas butana. Ya? Baik. Bahan mudah terbakar. Okey, contoh bahan mudah terbakar ialah alkohol dan juga petrol. Okey, so apa nak buat? Jauhkan dia daripada bahan-bahan yang boleh jauhkan dia daripada bahan-bahan sumber api lah ataupun haba. Contoh dia apa? Alkohol, petrol, apa lagi bahan mudah terbakar? Api memang pembakaran tu hasil dia. Bahan yang boleh terbakar lagi, alkohol, gas, petrol, tong gas, okay, dan sebagainya lah. Okay, baik boleh faham setakat ni? Okay, baik. Untuk peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal ni saya skip dulu. Okay, saya skip. Saya tak nak buat perbincangan dekat sini. Okay. Baik, untuk homework hari ni sila lihat buku teks di muka surat 14. Baik, saya minta awak buat praktis formatif 1.2. Surat 14. Praktis formatif 1.2. Soalan 1, 2 dan 3. Itu sahaja. Boleh Okey, baik. Semua ada buku kerja tak? Ada. Okey, baik. Saya nak, yang ni dah salin ke? Kerja rumah? Salin ataupun awak tandalah dalam buku teks. Sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak sediakan buku kerja kita. Saya tak nak cacar marba. Boleh
Boleh. Ya. Mana? Ni. Sekejap tak jumpa pula. Okey, sudah jumpa. Okey, baik. Sekarang keperluan lah. Okey, untuk keperluan sains tingkatan 1, nombor 1 saya nak buku teks. Semua dah ada. Yang kedua, saya nak modul. Modul semua dah ada ke? Ada. Semua ada modul Ada yang belum? Ada. Modul sila dapatkan di koperasi. Sebab minggu depan ni bila masuk yang bab yang bukan bab yang ni, bab sekarang ni pun dah kena pakai buku modul dah sebenarnya. Okey, tapi untuk hari ni saya nak buat pengurusan yang ketiga, buku apa nama ni? Buku latihan panjang. Tahu kan? Semua ada kan? Ketiga ni benda yang diperlukan. Okey. Untuk buku latihan panjang ni, sekarang ni saya nak terangkan. Awak akan pakai untuk hari ni. Okey. Dekat muka surat yang pertama dan muka surat yang kedua kena buat indeks. Kelas lain dah buat belum? Indeks. Tahu tak indeks tu apa? Tahu tak indeks tu apa? Okey ya. Macam mana? Nanti saya ajar. Ingat je. Tak ingat? Okey. Nanti dekat awak punya, katakan ini awak punya page lah. Apa nama? Awak punya page. Ya. Okey ya. Okey, awak letakkan bilangan. Okey. Tajuk. Lepas tu sebelah sini awak buat tanda tangan. Tanda tangan. Dan yang lagi satu awak buat catatan. Okey ya. Boleh faham? Ini je. Untuk buku latihan panjang. Muka surat pertama dan muka surat yang kedua. Nanti sekejap saya tunjuk ke awak. Blur. Macam ni. Nampak tak? Semua nampak tak? Macam ni. Kelas. Boleh dengar? Macam ni. Nampak tak? Nampak je. Lebih kurang lah macam ni. Okey. Contohnya yang untuk hari ni.
Okey, contohnya untuk yang hari ni kita bilangan 1 lah. So nanti awak isi bilangan 1. Okey, practice. Okey, tajuk apa? Peraturan dan langkah keselamatan. No. Okey. Simbol bahan berbahaya dalam makmal. Okey, hari ni. Simbol berbahaya di dalam makmal. Sorry ya, saya punya tulisan tak cantik sebab saya pakai hard pen dekat sini. And then muka surat 14, practice formative. Practice formative 1.2. Faham? Tanda tangan ni tanda tangan cikgu. Okay. Lepas tu baru awak buat di muka surat yang ketiga tu, baru awak buat latihan practice formative 1.2 ni. Okey, baik, ada siapa yang tak faham? Ada lagi tak yang faham? Ada maksud saya semua faham ke? Tolong reply. Faham Okey. Okey, baik, kalau semua dah faham, boleh saya teruskan? Boleh. Minggu depan boleh tak dapatkan modul ni? Nampak tak? Minggu depan boleh tak dapatkan modul ni? Saya kalau boleh saya nak terus kita gunakan modul je. So tak senang, cepat sikit. Okey, baik. Saya nak teruskan sekarang pukul 8.35. Okey, ini subtopik yang last lah untuk hari ni. Sekejap. Okey. Baik, seterusnya. Peraturan saya cakap tadi saya nak skip. Okey, ini kita datang ke satu topik yang sangat penting, kuantiti fizik dan unitnya. Ini sangat penting. Okey, kuantiti fizik ni apa dia? Kuantiti fizik adalah satu kuantiti yang fizikal yang boleh dihitung, boleh diukur dan boleh dikira. Okey, paling senang awak ingat 5 perkara, 5 benda ni. Dalam buku teks pun ada. PJ Mass. PJ Mass. Okey, apa dia PJ Mass? Panjang. PJ Mass. Panjang. P itu panjang. Jisim, masa, arus, suhu. Suhu. Saya nak awak bagi mudah ingatlah bila sahaja awak ditanya, ada berapa kuantiti fizik dekat dunia ni, awak jawab 5, senang. Awak dah teringat dah. Okey, PJ Mass. PJ Mass. Ada kartun kan? PJ Max kartun kan? Betul? Betul. Awak kan suka tengok kartun PJ Max. Tukar sikit ingat. Okey, kuantiti fizik PJ Mass. P panjang, J jisim, M masa, A arus elektrik, S suhu. Dia tak kisah susunan dia sebenarnya tau. Okey, baik, itu kuantiti fizik asas. Okey, apa benda sebenarnya kuantiti fizik asas ini? Dia digunakan untuk bagi seragam
bagi sama dekat dunia ni, dekat mana-mana saja awak pergi, kalau kita sebut jisim, orang tu tahu jisim tu apa. Kalau kita sebut masa, orang tu tahu, suhu ada tahu. Okay, and then setiap satu ni dia menggunakan unit yang sama. Okay. Okay, baik. Contohnya, kalau panjang, awak pergi dekat mana-mana pun dia tetap akan gunakan unit meter ni sebagai standard, unit asas standard meter. Pergilah Amerika ke apakah, dia tetap kita kena gunakan meter juga. Okay. Baik. And then kilogram. Jisim kilogram. kg. Dia punya unit kg. Kena, yang unit ni pun kena betul lah. Masa, saat, S kecil, suhu, Kelvin. K besar. Kelvin ni dia, K dia besar. Arus elektrik, ampere. A besar. Dia lain sikit. Okay. Boleh ingat ke PJ Mas tadi? Okay. Yang seterusnya. And then, nilai-nilai unit kuantiti fizik ini sangat besar atau kecil, imbuhan yang sesuai boleh digunakan. Sudah. Imbuhan apa pula ni? Nilai imbuhan adalah penting dan banyak digunakan dalam pengiraan. Nilai imbuhan tu ialah ini. Pernah dengar giga, tak ada susah, yang dekat senang lah. Meter, sentimeter, pernah dengar? Pernah. Sentimeter kan? Okay. Meter, sentimeter. Okay. Kalau senti itu sebenarnya dia negatif 2. Kita bahagi 10 daripada meter. Faham? Ini semua merujuk daripada meter lah. Kalau kita sebut pasal panjang. Yang ini mana nak terang? Tak apa, kita terangkan ni dulu. Okay, nampak contoh dia bagi. 1.9 kilogram. Ini standard tak? 1.9 kilogram ni. 1.9 kilogram ni standard. Nak tukarkan kepada gram. Okay, tengok. Kilo. Kilo apa kena buat? Kilo apa kena buat? Darab, tengok kilo kat sini. Kilo 1000 kan? Kilo 1000. Jadi untuk nak dapatkan dalam nilai gram, dia kena darab dengan 1000. Kalau gram nak tukar kepada kilogram, kita bahagi pula 1000. Okay, 8200 bahagi 1000 dapat 8.2 kg. 2 kilogram. 8.2 kilogram. Faham ke? Okay, saya rasa macam mana ya? Awak ni tak ada, ramai lagi yang tak ada ni. Okey, macam ni. Untuk hari ni saya ingat kita habiskan dulu kelas. Okey, kita habiskan dulu kelas. Nanti untuk next kelas baru saya masuk untuk pertukaran unit asas ini dengan imbuhan-imbuhan dia sekali. Boleh ke? Boleh. Saya habiskan kelas untuk hari ni. So homework awak satu sajalah tadi, homework awak. Mana tadi? Simbol akaran. Apa dia? Simbol-simbol tu ya. Ini kerja rumah awak, itu saja. Baik, kalau dah tak ada apa-apa masalah, dah habis buat, nanti snapshot masukkan dalam WhatsApp boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, boleh. Saya ingat itu saja untuk kelas kita hari ini. So awak ada lagi dalam 20 minit boleh buat sebenarnya. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, boleh terus buat kerja rumah. Bye-bye.
Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.